Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya pada hari ini ingin saya berkongsi tentang tausiah Ramadan yang insya-Allah bakal kita bertemu dengannya. Mudah-mudahan dengan doa yang sentiasa kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dipohon oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa yang kita pohonkan pada Allah, memang Allah rezekikan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dan pastinya mereka yang beriman memang terlalu rindukan Ramadan. Persoalannya yang ada pada diri kita, adakah benar-benar kita rindu dengan Ramadan atau sebaliknya? Dan sekiranya jawapan itu sebaliknya, banyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kelebihan kita bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam ruangan ini ialah sempena dengan tausiah Ramadan daripada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, untuk menyampaikan sedikit sebanyak perihal tentang Ramadan. Oleh kerana kita berada di hujung bulan Sya'ban ini dan akan bertemu dengan Ramadan, maka saya untuk berkongsi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, yang mana Dr. Wahbah Az-Zuhaili sendiri telah menakalkan dalam kitabnya Fiqh Islami wa Adillatu, yang mencatatkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Salman Farisi. Wa an Salman Farisi radhiyallahu an qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس إنه قد ظلكم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة تطوعا فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى في فريضة فيما سواه ومن أدى في فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المساواة وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه ومن فطر صائما كان له إذق رقبته ومغفرة لذنوبه. قيل يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفرط الصائم. قال يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة اللبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه
وسقاه الله من حوض شربة لا ظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو شهر أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار. Yang maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wahai manusia, telah hampir kepadamu bulan yang agung. Itu bulan yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini dengan perkataan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan, di mana para ulama menyatakan keberkatan itu dimasukkan dengan keberkatan itu ialah zadul khair, itu menambahkan kebaikan. Allah memberi peluang kepada kita bila bertemu dengan bulan Ramadan untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan yang merupakan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dalam hadis ini Nabi menyatakan faradallahu siyamahu, Allah telah memfardukan puasa pada siang harinya. Wa ja'ala qiyamal laili tatawu'an, dan mendirikan malamnya dengan amalan yang sunat. Dan khususnya pada bulan Ramadan, amalan sunat, mendirikan malam dengan amalan sunat yang dimaksudkan ialah mendirikan solat tarawih. Dan bila sebut tentang solat tarawih ini, kebiasaannya, dan kita Ramadan pada tahun ini mungkin berbeza dengan Ramadan yang sebelum-sebelum ini. Dalam suasana masih lagi dalam PKP ini, di mana kita tidak mungkin tidak boleh solat tarawih berjemaah di masjid di surau, dan mungkin tidak boleh beriktikaf di masjid dan surau. Namun demikian, janganlah ia dijadikan satu alasan untuk kita melakukan amal kebaikan, termasuk untuk melakukan solat tarawih berjemaah. Bahkan dengan kesempatan yang Allah berikan ini, mungkin Allah nak berikan peluang yang pengalaman yang sebelum ni kita tak dapat. Tetapi dengan keadaan semasa hari ini, Allah beri peluang kepada kita untuk melakukan amal ibadat terbaik, khususnya dalam untuk merapat, di samping kita mendekatkan diri kepada Allah, kita juga merapatkan hubungan dengan ahli keluarga kita. Masa inilah kita untuk berlatih untuk menjadi imam kepada keluarga kita, dan sama-sama kita berjemaah, bukan sahaja berjemaah semasa berbuka puasa, bahkan berjemaah dalam untuk melakukan amal kebaikan, termasuklah untuk solat tarawih ini. Dan begitu juga dengan i'tikaf. Teringat dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi SAW menyatakan dalam sabdaannya, Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan kebaikan, dalam sabda Nabi, iza maridhal abdu aw safirun kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqima sahihan. Yang maksudnya bahawa Nabi SAW, apabila seorang itu sakit atau dalam keadaan musafir, maka Allah berikan ganjaran pahala baginya sebagaimana dia melakukan amalan ketika dia bermukim, dia tinggal pada satu tempat, dengan pahala yang sama. Jadi kita mengetahui bahawa dalam keadaan PKP ini kita dilarang untuk pergi solat berjemaah di masjid dan juga surau. Maknanya termasuklah untuk solat Jumaat sekalipun. Maknanya dalam amalan fardu pun kita tidak diwajibkan dalam keadaan darurah ini. Dalam keadaan darurat tidak diwajibkan lagi untuk berjemaah dengan solat fardu, termasuk solat Jumaat, apatah lagi untuk solat-solat yang sunat. Namun demikian, kita boleh melakukannya di rumah dengan berjemaah. Bahkan dengan hadis Nabi SAW tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di rumah ini, ganjarannya sama Allah berikan sebagaimana kita lakukan di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya Nabi SAW menyatakan, "Faman tatawwa'a fihi khusratan minal khair kaman ada faridatan fima siwa." Dan orang yang melakukan amal sunat pada bulan Ramadan, maka Allah gandakan kepadanya pahala seperti melakukan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Begitulah juga Rasulullah SAW menyatakan, "Kaman ada wa man ada fihi faridatan." Siapa yang melaksanakan amalan fardu pada bulan Ramadan, kaman ada 70 faridah, seperti dia melakukan amalan fardu, Allah gandakan kepadanya satu amalan fardu, digandakan pahalanya 70 kali ganda amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Seterusnya, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam untuk menyambut Ramadan ini, Rasulullah menyatakan, "Fa huwa syahrus sabr." Bulan Ramadan ini bulan penuh kesabaran. Alhamdulillah, semasa kita PKP, kita disuruh banyak bersabar, dan bulan Ramadan ini juga mengajar kita kesabaran. Dan kemudian sabar dan kesabaran itu Allah berikan kepada kita kurniaan yang besar, itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru thawabul jannah, dan kesabaran itu pahalanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul musawah, dan dia juga merupakan bulan yang penuh dengan musawah, dengan kemurahan dan juga simpati kepada orang lain. Wa huwa syahru yuzadu rizqul mu'min fihi, dan pada bulan ini, itu bulan Ramadan, Allah tambahkan rezeki bagi orang beriman di dalamnya. Perlu kita fahami bahawa rezeki bukan hanya dengan duit, dengan harta. Bahkan antara rezeki yang Allah nak kurniakan kita pada bulan Ramadan, bukan sahaja rezeki, bukan juga harta, bahkan termasuklah Allah nak rezekikan pada kita untuk menambah amal kebaikan, untuk menambahkan lagi kebaikan yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan, dengan memberi pertolongan pada orang lain, dengan solat tarawih, dengan membanyakkan tilawah, dengan membanyakkan qiyamul lail. Dan mudah-mudahan rezeki itu berpanjangan sampailah ke akhir hayat kita. Seterusnya Rasulullah SAW menyatakan, "Faman farrata sha'iman kana lahu 'idqu raqabatin wa maghfiratan li dzunubi." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah berikan kepadanya kelebihan. Yang pertama, Allah bebaskannya daripada api neraka, dan Allah ampunkan dosanya. Dan bukan setakat itu, Nabi SAW juga ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, laitha kunna yajidu ma yufatriqu shaim." Wahai Rasulullah SAW, bukan semua di kalangan kami yang mampu untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Yu'tillah hadza thawab." Allah juga memberi ganjaran pahala ini. Man farrata sha'iman, siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, walaupun ala mazqatil laban, walaupun hanya sekadar satu cicipan, satu hirupan daripada susu, au tamaratin, ataupun sebiji tamar, au syarbatil ma', ataupun satu teguk air. Ini yang Rasulullah galakkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Ketika mana kita disuruh untuk stay home, untuk berada di rumah, stay at home, berada di rumah, maka mungkin di kalangan kita yang ingin beri makan pada orang buka puasa, antaranya sebelum ni dah ada yang masuk duit sumbangan untuk buat moreh berbuka puasa di Masjid Surah. InsyaAllah
pahala itu pasti mereka dapat dengan apa yang mereka niatkan. Bahkan termasuk juga di rumah, Allah memberi ganjaran pahala yang besar bagi orang menyediakan makan untuk orang yang buka puasa. Terutamanya kepada si rumah, para isteri yang masak untuk suami dan juga anak-anak, maka Allah beri ganjaran pahala yang besar. Dan begitulah juga bagi mereka yang tolong menyiapkan juadah dan sebagainya. Dan termasuklah juga orang yang beri sumbangan. Kalau sebelum ni orang beri sumbangan masuk PKP ni, maka di bulan Ramadan mereka yang beri sumbangan untuk orang buka puasa dalam keadaan susah, dalam keadaan ditimpa musibah, pastinya Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda lagi, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi SAW menyatakan, "Waman ashba'a sha'iman," siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, "kana lahu maghfiratun li zunubi," maka Allah berikan pengampunan bagi dosanya. "Wasaqahu Allahu min haudi syurbatan," dan barang siapa yang memberi minum orang yang berbuka puasa, maka Allah berikan kepadanya minuman dari tasik Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan rasa dahaga, sehinggalah dimasukkannya dalam syurga. "Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a," dan Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun ganjaran pahala bagi mereka yang memakan pada orang yang berbuka puasa, termasuk juga orang yang makan makanan yang disediakan oleh orang yang berbuka puasa. Lagi ramai orang makan, maka bergandalah lagi puasa bagi ganjaran pahala puasa baginya. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi pesan kepada kita, "Wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqallahu minan nar," dan barang siapa yang sebagai seorang majikan yang punya pekerjanya, lalu di bulan Ramadan dia meringankan pekerjaan hambanya ataupun pekerjaan orang bawahannya, maka Allah berikan pengampunan dosa kepada tuannya, pada majikan tersebut. Subhanallah, Maha suci Allah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu taala dalam untuk menggalakkan melakukan amal kebaikan, terutamanya pada bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu taala, sebelum mengakhiri akan tausiah Ramadan ini, dalam hadis ini riwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di hujung, Rasulullah mengajar kepada kita 4 amalan untuk kita amalkan dalam bulan Ramadan dan memperbanyakkannya. "Wastaghfiru fihi min arba'in khusan," perbanyakkanlah kamu dengan 4 perkara, kata Nabi SAW. "Khuslatani tardawna bihima rabbukum," 2 perkara tersebut, 2 perkara yang pertama untuk mendapat redha Tuhanmu. "Wa khuslatani," dan 2 perkara lagi, "la ghina bikum anhuma," yang tak terkaya bagi kamu untuk memilikinya. Maksudnya semua orang berhajat untuk mendapatkannya. "Fa amal khuslatani," dan ada pun 2 perkara yang pertama untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, fa syahadatu an la ilaha illallah, itu memperbanyakkan ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, dan yang keduanya wa yastaghfirunahu, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 amalan utama untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, wa ammal latani, dan ada pun 2 perkara lagi, la ghina bikum, yang semua kamu di kalangan kamu berhajat kepadanya, fas'alunallaha al-jannah, kamu mintalah dengan Allah syurga, wa ta'awwazuna bihi minan nar, dan memperbanyakkanlah kamu perlindungan, minta lindung dengan Allah daripada azab api neraka. Dan 4 perkara ini biasanya kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya apabila kita solat berjemaah di masjid ataupun surau. Namun demikian, kita boleh laksanakannya di rumah
dengan memperbanyakkan 4 perkara ini. Yang 2 perkara tadi disebut, memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah dan istighfar pada Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan 2 lagi yang Rasulullah kata semua orang tak kaya untuk berhajat kepadanya, itu meminta supaya Allah kurniakan syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar, dan kami minta perlindungan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini dapat bermanfaat kepada semua, dan kita marilah sama-sama kita pohon doa kepada Allah, wa ja'alna Allahumma mimman sama wa qamahu wa ja'alna minal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang berpuasa, dalam keadaan orang yang membangunkan malamnya, dan menjadikan kita di kalangan orang yang diterima amalannya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.